Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Hari itu saya dah buat dekat saya punya IG, dekat saya punya Instagram. Saya tanya anda semua apa soalan yang anda nak tanya. Nanti saya akan menjawab dekat ruangan YouTube saya. Jadi hari ini saya akan tunaikan janji saya. InsyaAllah kita jawab soalan-soalan daripada anda. Okey, sejujurnya soalan tu sangat banyak. Sangat banyak soalan tu. Jadi saya akan pilihlah soalan yang mana yang kita boleh belajar. Kan, yang kita boleh ambil manfaat daripada soalan tu. Dan ada juga soalan yang ramai yang tanya soalan yang sama, kita akan jadikan satu soalan. Dan satu lagi, disebabkan ada di antara anda yang nama tu mungkin agak susah untuk saya sebut, ada yang senang tapi ada yang susah, mungkin dari sudut ejaan ke. Jadi saya takut bila mana saya sebut, takut tersalah sebut ejaan yang sebetulnya ataupun sebutannya betul. Jadi saya ambil langkah yang berjaga-jaga. Langkah yang selamat adalah untuk saya tak sebut nama anda. Tapi yang risaulah, saya akan letak dekat sini soalan-soalan daripada anda semua. Okey, jom kita baca soalan anda. Okey, soalan kalau ikutkan, sebenarnya sejujurnya banyak soalan yang anda tanya. Banyak sangat yang soalan yang anda tanya. Jadi kita akan jawab satu persatu lah. Tapi kita akan tengok juga soalan tu. Kalau soalan tu banyak sangat yang tanya, kita akan jadikan satu soalan. Okey, contoh dia macam ni. Okey, nampak ke tak tahu tu? Okey, tak apalah. Kalau tak nampak pun tak apa. Soalan yang saya rasa saya nak jawab mula-mula adalah, Ustaz, boleh keterangkan tentang golongan Majusi? Terima kasih, sama-sama. Okey, golongan Majusi adalah golongan yang sembah api. Ingat tak kisah bagaimana Salman Al-Farisi yang dia keluar daripada Parsi? Siapakah Salman Al-Farisi dan siapakah ayah kepada Salman Al-Farisi? Ayah Salman Al-Farisi adalah orang yang menjaga api. Dekat Parsi dia ada satu api, yang masyarakat Parsi yang diorang ni sembah api. Dan api mereka tak pernah padam walaupun satu kali, disebabkan ada yang menjaga. Dan yang menjaga itu adalah ayah kepada Salman Al-Farisi. Soalan kedua, bila Dajjal muncul, di manakah semua umat Islam? Bila Dajjal muncul, di manakah semua orang Islam? Orang Islam akan duduk dekat rumah masing-masing. Macam kita duduk rumah kita, saya duduk rumah saya, anda duduk rumah anda masing-masing. Abang belajar dekat mana dulu? Saya belajar dekat Egypt, saya belajar dekat Mesir dulu. Munafik yang dimasukkan dalam video ustaz tadi, maksud dia apa soalan? Maksud dia tanya munafik, siapakah munafik? Video yang mana satu tu? Okey, video yang mana satu? Saya tak tahu video yang mana satu. Tapi saya rasa adalah video yang saya berkaitan dengan saya cerita berkaitan munafik. Jadi munafik di zaman Nabi, bermula yang munafik ketika mana Nabi berhijrah dekat kota Madinah. Sebab apa? Sebab dekat kota Mekah tidak ada munafik. Siapa sahaja nak masuk Islam, mereka akan dikecam, mereka akan dihina. Tambah-tambah yang masuk Islam adalah dari kalangan hamba, mereka akan dihukum, mereka akan diseksa. Mustahil ada munafik yang nak diseksa. Mustahil munafik yang nak dirinya dihina dan sebagainya. Jadi dekat kota Mekah memang yang masuk Islam, mereka memang orang yang kuat iman dia. Okey, soalan seterusnya, Ustaz, boleh tak ceritakan kisah hidup Nabi Adam AS semasa di dunia? Terima kasih Ustaz, sama-sama. Kisah Nabi Adam saya dah buat dekat YouTube saya. Okey, untuk makluman semua, sebab ramai yang minta request. Nabi Zulkifli, Nabi Nuh AS, Nabi Soleh ada juga. Okey, untuk semua kisah Nabi, 25 orang Nabi, untuk makluman, kita dah buat dekat YouTube channel saya. Korang semua ataupun anda semua boleh pergi dekat playlist, type je 25 orang Nabi. Saya dah tulis, saya dah letak satu persatu Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah saya ekstrakan lagi, iaitu Nabi Khidir alaihi salam pun saya masukkan dalam tu. Okey, baik, boleh pergi tengok. Okey, soalan seterusnya, Ustaz, kalau tajwid Al-Fatihah tak betul, sah tak solat saya? Tak sah, sebab Al-Fatihah adalah rukun solat. Jadi kalau Al-Fatihah tak sempurna, tak tamam, tak elok, maka tak sempurna solat kita. Macam mana nak sempurnakan Al-Fatihah? Pergi belajar, cari orang yang pandai baca Quran, suruh dia orang betulkan bacaan kita. Dekat mana kita boleh betulkan, dekat mana kita boleh kemaskan bacaan Al-Fatihah kita. Okey, jangan ambil sambil lewa, kerana Al-Fatihah adalah rukun dalam solat kita. Jadi boleh pergi belajar dulu. Apakah hukum kalau keluar mani, selepas itu tidak mandi wajib? Adakah berdosa? Dia macam ni, berdosalah. Sebab apa? Sebab kita akan meninggalkan solat. Sebab apa? Sebab syarat nak solat kena angkat hadas besar, angkat hadas kecil. Kalau kita tak mandi, macam mana hadas besar kita akan terangkat? Jadi kena mandi dahulu, barulah kita boleh solat. Soalan seterusnya, macam mana dapat idea dekat YouTube? Okey, idea dekat YouTube sebenarnya daripada anda juga sebenarnya. Anda yang request dengan saya untuk buat tajuk ni. Jadi secara jujurnya idea daripada YouTube semua daripada anda. Anda yang bagi cadangan, anda yang suggest. Cuma kena fahamlah, bila mana ramai yang bagi cadangan, ramai yang minta untuk buat tajuk tu, jadi kena ikut queue lah, kena ikut satu-satu. Saya tak boleh nak buat semua sekaligus kan, sebab kita nak shoot lagi, nak editing lagi, jangan penat. Sebab depan saya pun banyak lampu, banyak
lighting kan, kita memerlukan masa jugalah untuk kita shoot, untuk kita buat everything lah untuk shooting dan sebagainya. Malah untuk editing pun makan masa jugalah untuk editing. Okay, next soalan, Ustaz Mirul, saya nak tanya, boleh ke solat sambil menangis? Terima kasih. Boleh, andai kata solat yang sambil menangis tu tak mengganggu bacaan Al-Fatihah kita ataupun tak mengganggu bacaan dalam solat. Tapi kalaulah kita menangis menyebabkan terganggu bacaan kita, maka di situ tak boleh nak menangis. Kena kawal lah. Kalau nak menangis boleh, asalkan bacaan Al-Fatihah, bacaan kita dalam solat tidak ada masalah. Study dulu dekat mana? Saya study ni soalan sama. Study dulu saya study dekat Egypt. Okay, saya dah jawab. Dekat Universiti Al-Azhar. Okay, orang yang banyak dosa tapi sempat taubat, dia kena seksa juga ke sebelum masuk syurga? Kalau dia mati, sebelum dia mati dia dah bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa yang dah tengok video saya yang terbaru, siapa nak masuk syurga adalah kosong daripada dosa. Apa makna dia kosong daripada dosa? Boleh jadi dia sempat taubat sebelum dia mati. Yang pertama, dan yang kedua adalah dia dibakarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka dulu, barulah dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ulama ajarkan kita untuk sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak ceritakan kisah Abu Sufyan dekat YouTube? InsyaAllah nanti saya akan ceritakan kisah Abu Sufyan dekat YouTube. Ustaz, boleh tak tolong ceritakan Khalid bin Walid? Okey, insyaAllah nanti saya akan buat juga Khalid Al-Walid. Dalam list juga ramai juga yang minta Khalid Al-Walid. Apakah COVID-19 tanda kiamat? Wallahualam, tak tahu. Okey, ada soalan pula. Ustaz, apa tanda seseorang itu Islam tapi dia murtad tanpa dia sedari? Okay, antaranya paling simple adalah dia menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Contoh, dia mengatakan yang solat itu tak wajib bagi dia. Bahaya, boleh jatuh murtad. Jadi hati-hati ketika orang nak berkata-kata. Ustaz, saya ada tatu dan berniat untuk membuang. Sekarang masalah kewangan, adakah solat dan amalan saya diterima? Okay, jadi tatu ni kita kena faham dua benda. Tatu ni ada dua. Tatu yang pertama sekali, tatu yang dibuat di atas kulit. Dan tatu yang kedua, tatu yang dibuat dalam kulit. Yang jadi masalahnya, tatu yang buat di atas kulit menyebabkan air wuduk kita tak sampai. Tapi dia kena buang. Tapi kalau sekarang, ingat, buat tatu adalah hukum yang haram. Tapi kalau nak membuang tatu menyebabkan ada mudarat pada diri kita, menyebabkan kita mudarat, maka di sana hukum yang haram juga untuk kita membuang. Tapi sekarang kena faham juga, sekarang ni sangat mudah, teknologi banyak. Teknologi sekarang mudah, ada laser lah, ada macam-macam. Tapi dia ada plus minus lah, dia ada kewangan yang baik. Jadi kalaulah seseorang itu tidak ada kewangan yang baik, Islam tak memaksa. Jadi memadai dia minta ampun kepada Allah, tapi kena kumpul duit. Usahakan juga untuk membuang tatu tu. Baik, itu di antara jawapan saya. InsyaAllah solat anda ataupun segala amalan yang anda buat insya-Allah diterima, kerana Allah ni akan terima taubat hamba dia. Jadi cuba usahakan juga untuk membuang tatu tu. Okey, soalan seterusnya, maaf bukan soalan untuk YouTube. Boleh ke saya nak beli buku soal jawab agama tu? Okey, baik. Untuk buku soal jawab saya ni, saya belum lagi decide dengan tim. InsyaAllah kita dalam perbincangan juga, kita nak proceed macam mana, nak buka free order ke, nak buka order kepada anda ke, siapa yang nak. Sebab sebelum ni memang kita bagi free je kepada siapa-siapa yang beli the snack cookie saya ni, memang saya bagi free je kepada anda. Tapi disebabkan ramai yang minta, jadi saya dah bincang dengan tim. InsyaAllah nanti kita akan decide lah macam mana. InsyaAllah dalam masa terdekat ni saya akan bagi tahulah dekat IG saya, dekat Facebook, dekat YouTube. InsyaAllah nanti saya akan bagi tahu kalau kita buka order. Sebab buku tu saya dah buat pada 2016 lagi, 2 cetakan untuk buku tu, Alhamdulillah, dan sampai ke hari ini InsyaAllah kami suruhlah kalau siapa-siapa yang nak, InsyaAllah kita akan buka. InsyaAllah doakanlah. Boleh tak tunjuk cara wuduk dengan betul? Wuduk cara yang betul, InsyaAllah kami sun kalau saya ada masa, kalau kita sempat kita akan buat video cara wuduk yang betul. Okay, nak dengar cerita Nabi Zulkifli? Okay, Nabi Zulkifli saya dah bagi tahu tadi, kita dah buat dekat YouTube, boleh pergi tengok. Ustaz, boleh tak cerita kisah Imam Syafi'i? Okay, kisah Imam Syafi'i saya dah buat dekat YouTube saya. Kisah Imam Syafi'i boleh pergi tengok juga, boleh pergi tengok. Apa beza balasan kubur, seksa kubur dengan balasan di neraka? Kena ingat, alam kubur dengan alam neraka dua alam yang berbeza. Alam kubur dengan alam neraka dua alam yang berbeza. Jadi dekat sesaan dekat kubur semestinya berlainan dekat neraka. Okey, sebab dua alam yang berbeza, dia tak sama. Peperangan Khaybar, insya-Allah kami sungguh peperangan Khaybar. Adakah haiwan laut pun akan berada dekat pada mahsyar nanti ni? Ya, betul. Kerana kata Allah, segala haiwan Allah bangkitkan, segala makhluk Allah bangkitkan dan mereka akan berjalan sekali. Bahkan haiwan-haiwan akan berjalan sekali dengan manusia kepada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk dihitungkan.
untuk dihinturkan adakah dia ahli syurga ataupun ahli neraka bagi manusia dan jin dan sebagainya. Baik, siapakah yang mencabut nyawa malaikat Israel? Baik, malaikat Israel adalah malaikat yang mencabut nyawa. Jadi siapa yang mencabut nyawa malaikat Israel? Jadi ketika mana semua makhluk, manusia, jin, haiwan, syaitan, apa lagi, dan malaikat semua dah dicabut nyawa, maka malaikat Israel dia akan cabut nyawa dia sendiri. Okey, malaikat Israel dia akan cabut nyawa dia sendiri. Apa pendapat ustaz tentang khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan? Okey, untuk khuruj ni bergantung kepada individu. Zaman dulu orang khuruj mereka dah persiapkan kepada ahli keluarga mereka bekalan makanan, keuangan yang cukup. Jangan kita, kalau bagi saya lah, jangan kita keluar dalam keadaan kita tidak tinggalkan apa-apa untuk anak dan isteri kita. Tak tinggalkan keuangan, tak tinggalkan kelekapan-kelekapan yang mereka mahu. Menyebabkan anak isteri kita susah. Itu tak boleh lah. Sebab itu tanggungjawab kita. Nak keluar silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan abaikan tanggungjawab kepada keluarga. Bagi makan minum yang cukup, bagi keruangan yang cukup dan sebagainya. Baik. Okay, soalan seterusnya, boleh ke pakai braces selalu asa mulut sebab tergigit? Adakah dikira ubah ciptaan Allah? Tak ada masalah, boleh pakai. Sebab itu keperluan kita. Kalau tak pakai menyebabkan kita sakit, maka dibolehkan. Silakan pakai kalau ada kewangan yang cukup. Salam Ustaz, bagaimana hendak meningkatkan kualiti solat kita? Salah satu cara untuk kita tingkatkan kualiti solat kita satu je, pergi belajar. Kita pergi belajar cara yang betul, cara yang sempurna untuk solat. Sebelum ni kita dah bagus solat, tapi kita cuba upgrade. Pergi lagi belajar macam mana nak solat dengan betul, macam mana nak rokok dengan betul. Pergi cari guru, pergi belajar, insya-Allah. Dengan itu salah satu cara untuk kita tingkatkan kualiti solat kita. Assalamualaikum, saya nak tanya apa hukum kalau kita puasa sunat tapi kita curi-curi makan? Macam mana tu? Walaupun kita puasa, curi-curi makan tetap membatalkan ibadah puasa. Kerana apa? Kerana tak kisahlah dia puasa sunat ataupun puasa wajib. Perkara yang membatalkan puasa sunat, perkara yang membatalkan puasa wajib adalah perkara yang sama. Makan ataupun curi-curi makan tetap akan membatalkan puasa. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang inspire Ustaz nak buat ataupun nak buka YouTube dan bagi ceramah? Terima kasih. Okey, sejujurnya saya tak ada inspire siapa-siapa, tapi saya rasa nak berkongsi manfaat yang saya ada, nak berkongsi ilmu yang saya ada kepada anda semua. Which is bila mana anda tengok video saya, anda boleh belajar sesuatu. Itu yang saya sukalah. Sebab saya faham satu benda dan saya belajar satu benda. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu beri manfaat kepada orang. Saya belajar satu benda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada orang. Jadi saya nak jadi sebaik-baik manusia. Dan saya nak bagi manfaat kepada anda semua, which is anda boleh belajar. Macam-macam ilmu yang anda boleh belajar dalam YouTube channel saya. Sebab itulah, kalau siapa-siapa yang kongsikan live saya, anda pun boleh menjadi sebaik-baik manusia. Sebab apa? Sebab anda kongsikan ilmu yang anda belajar, anda kongsikan kepada orang lain juga. Jadi insya-Allah makin ramai yang tahu ilmu yang saya sampaikan, insya-Allah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pun akan upgrade diri kita daripada orang yang tak tahu menjadi orang yang berilmu. Kalau seseorang yang meninggalkan satu waktu solat sahaja tiap-tiap hari, tinggal satu sahaja, bagaimanakah dosa yang ditimbang? Dosa ditimbang bergantung kepada dosa yang dia buat. Kalau dia tinggalkan satu sahaja solat sehari, maka dia akan dikira satu solat sehari lah. Dia tak akan dihitungkan satu hari. Okey, contoh kita mencuri, contoh si fulan mencuri pada hari ini, maka hari itu akan dikira dan hari itu akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cabaran semasa menuntut ilmu. Okey, cabaran nombor satu untuk menuntut ilmu adalah satu je, malas. Macam mana cara nak bertaubat dan meyakini taubat diterima oleh Allah? Okey, baik. Cara nak bertaubat, rukun taubat ada 4. Rukun taubat ada 4. Boleh ambil pen, boleh ambil kertas, tulis. Boleh ambil pen, boleh ambil kertas, tulis apa yang saya nak bagi tahu kepada anda. Rukun taubat ada 4. Yang pertama sekali adalah berhenti daripada perbuatan itu. Kita bertaubat, rukun taubat pertama adalah kita berhenti daripada perbuatan itu. Kalau kita tak berhenti, macam mana kita nak namakan itu taubat? Jadi kena berhenti dulu, yang pertama. Syarat pertama. Syarat yang kedua adalah kita menyesal di atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Syarat kedua adalah kita menyesal di atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Dan syarat yang ketiga adalah kita berazam. Kita berazam untuk tak nak dah buat perbuatan tu. Ustaz, kalau saya buat lagi 2 tahun lagi ataupun minggu depan saya buat pula, tak apa. Jangan fikir masa depan. Kita fikir sekarang. Apa yang berlaku kepada kita sekarang adalah kita insaf, kita sedar dan kita nak bertaubat, maka kita azam sekarang kita nak tinggalkan. Jangan fikir esok, jangan fikir lusa, sebab kita tak tahu macam mana. Sebab kena ingat, manusia memang melakukan kesilapan. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia melakukan kesilapan, melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rukun yang keempat adalah mereka kalau ada salah, ada berdosa dengan orang, pergi minta
maaf dengan orang. Itu di antara rukun taubat kepada Allah. Saya dah buat video berkaitan dengan taubat, anda boleh pergi tengoklah video berkaitan taubat ni sebelah sini, okey? Dan macam mana taubat nak diterima? Kata para ulama, di antara salah satu taubat kita nak diterima, tanda taubat diterima adalah, kata ulama, bila mana seseorang itu dipermudahkan oleh Allah untuk buat lebih banyak ibadah kepada Allah. Kalau sebelum ni sedekah sekali ataupun sukar untuk dia bersedekah. Jadi bila mana dia bertaubat, Allah terima taubat dia, jadi Allah permudahkan dia untuk bersedekah. Selalu dia jumpa orang susah. Scroll Facebook, jumpa orang susah, maka selalu dia tolong. Itu di antaranya lah. Boleh tak buat konten nikmat dalam syurga? Tak? Boleh, insya-Allah. Nanti saya akan buat konten berkaitan nikmat dalam syurga. Betul ke Nabi mempunyai 6 six pack seperti batu yang tersusun? Minat main gym ke? Okey, baik. Nabi kita kena faham ataupun kita kena belajar Syama'il Muhammadiyah, kitab yang dikarangkan oleh para ulama. Syama'il Muhammadiyah menceritakan kisah Nabi SAW. Baik, Nabi ni dia ada badan yang tak besar ataupun badan Nabi dia tak gemuk dan badan Nabi tak kurus. Sedang-sedang. Dan Nabi, di antara dada-dada Nabi sangat-sangat lebar. Dada Nabi sangat lebar dan di antara dada Nabi dan perut Nabi tidak ada menonjol mana satu. Dada tak menonjol, perut tak menonjol. Kalau kita perut menonjol kan, tapi Nabi tidak. Dada dengan perut kedua-duanya tak menonjol di antara satu sama lain. Itu badan Nabi SAW. Dan Nabi ini di antara manusia yang gagah, manusia yang kuat. Sebab itulah bila mana Nabi dekat kota Mekah, Nabi berjaya tewaskan ahli gusti nombor 1 dekat kota Mekah. Berapa kali? 3 kali berturut-turut Nabi tewaskan ahli gusti nombor 1 dekat kota Mekah. Nabi kuat. Nabi kita adalah orang yang kuat. Okey, ada Twitter tak? Ada, tapi saya tak aktif dekat Twitter. Ceritakan tentang Sa'ad Abi Waqqas. InsyaAllah kami soon, Sa'ad Abi Waqqas. Boleh tak orang yang beriman kepada Allah tapi tergelincir di titian sirat? Okey, dekat titian sirat akan ada orang beriman kepada Allah. Kemudian dia tergelincir, jatuh ke dalam api neraka. Bila mana diinjakkan kaki atas titian sirat, maka dia akan jatuh dalam api neraka. Disebabkan dia ada dosa. Disebabkan dia dosa dia, maka Allah akan hapuskan dosa dulu. Allah akan bakar dosa dia dulu. Meskipun dia orang beriman, masuk dalam neraka Jahannam. Saya dah buat video berkaitan dengan jenis-jenis neraka, boleh pergi tengoklah. Okey, orang beriman pun akan masuk dalam neraka dulu. Cuma kalau dia dihapuskan dosa, barulah dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, Dajjal nanti dia akan travel satu dunia jalan kaki je ke, ataupun abah bos kata Dajjal bawa IC? Kata Nabi, Dajjal akan berjalan satu dunia. Dekat mana ada manusia, maka Dajjal akan sampai. Dekat lorong mana, dekat rumah mana, dekat perkampungan mana, maka Dajjal itu akan sampai untuk bertemu dengan manusia. Okey, itu Dajjal. Cuma wallahu alam Dajjal naik apa, wallahu alam. Ketika dalam solat, contohnya kita nak sebut Allahu Akbar tetapi tersebut bismillah, batal ke tidak? Tidak, tak batal, jangan risau. Kalau kita selama ni tak solat dan wajib qada, selain qada taubat nasuha, boleh tak? Boleh, tapi qada kena tetap qada. Solat tinggal kena qada, dan qada tidak ada waktu, boleh buat bila-bila masa. Okey, tak boleh qada, tak boleh kita tinggal solat kita nak buat bayaran dengan benda lain, tak boleh. Solat, tinggal solat, bayaran dia adalah kena solat. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan rezeki? Kata para ulama, rezeki ni adalah kullu ma yantafi', adalah sesuatu benda yang kita dapat manfaat daripadanya. Contoh, kita makan nasi sampai kita kenyang, maka kita dapat manfaat tu, kita dapat nikmat, kita dapat rezeki memakan nasi. Sebab ada orang bila mana dia makan nasi, dia makan-makan, tak sempat dia telan, dia termuntah. Ataupun dia makan-makan, dia telan dan sebagainya, dia termuntah balik. Bukan rezeki dia. Ada orang bila mana nak makan nasi, tak boleh nak makan nasi sebab ada kotor dan sebagainya. Okey, itu bergantung rezeki masing-masing. Betul ke nanti seluruh manusia ke syurga dan tinggal syaitan dekat neraka? Tidak, manusia akan terbahagi pada dua, yang mana manusia masuk syurga dan mana manusia masuk neraka. Dan kita minta kepada Allah supaya kita ni tergolong dalam golongan manusia yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalan seterusnya, kenapa dan mengapa, apa yang dikenapakan, yang di apa, ini saja je nak gurau. Okey, tak apalah. Ustaz, macam mana nak hilangkan perasaan was-was ketika mana mandi dan selepas mandi wajib? Okey, nak hilangkan was-was dalam sudut apa je amalan yang kita nak buat, solat ke sebagainya, adalah pergi belajar. Kita belajar dekat mana masalah kita, kita kaji dekat mana sebenarnya masalah kita. Kenapa kita boleh was-was? Kita was-was dekat mana? Sebab kalau kita was-was, kita tak tahu kenapa kita boleh was-was dan apa solve kepada was-was kita, sampai bila-bila kita akan mengalami masalah itu. Jadi masalah ataupun jalan penyelesaian dia adalah pergi belajar, cari orang alim untuk belajar, tanya mereka macam mana nak hilangkan perasaan was-was, bagaimana. Okey, pergi belajar. Contoh, kalau mandi wajib, kenapa boleh was-was? Sebab was-was ni banyak, was-was tan niat ke, was-was tan
meratakan seluruh badan ke dan sebagainya. Pergi belajar, nanti kita akan hilangkan rasa was-was kita. Ustaz, saya ada makan cookies Ustaz. Okey, memang terbaik dan sedap. Esok lusa saya nak repeat. Okey, insya-Allah boleh. Boleh, tuan boleh repeat insya-Allah. Nanti saya akan postage-kan kepada tuan. Sebab the snack cookies ni memang kita buat, sengaja kita buat, memang saya nak bagi anda semua makan cookies yang sedap. Okey, kalau cookies kami tak sedap, saya tak nak publishkan, saya tak nak kongsi kepada anda. Disebabkan ramai yang kata sedap, ramai yang kata sedap, disebabkan itulah saya nak kongsikan kepada anda. Jadi siapa yang nak dapatkan the snack cookies daripada saya sendiri yang buat, boleh dapatkan segera. Okey, type je the snack cookies. Soalan seterusnya, doa untuk SPM ada ke tak? Okey, doa untuk SPM ni banyak, ataupun doa untuk belajar ni banyak Nabi ajarkan kepada para sahabat, dan di antara doa yang kita boleh amalkan sama-sama adalah Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Apa maksudnya? Ya Allah, bukalah pintu hati kami seperti mana kamu bukakan pintu hati kepada orang-orang yang arif billah. Okey, itu di antara doanya. Ataupun sebagaimana kamu bukakan pintu hati orang yang alim sebelum ni. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Itu kita boleh amalkan supaya ilmu kita masuk dan ilmu itu lekat dalam diri kita, tak hilang. Okey, saya rasa itu saja soalan-soalan yang banyak lagi soalan, tapi soalan yang sama, dan soalan tu nanti kita akan buka lagi soalan yang akan datang, dan kita akan baca lagi, dan kita akan jawab lagi soalan-soalan anda. Jadi satu lagi, hari itu saya ada dapat satu produk daripada Flexstone. Okey, Flexstone ada bagi kepada saya satu produk which is earphone yang dinamakan Flexstone G23 ataupun Flexstone G23. Okey, dia adalah earphone yang dua variable sound, sell for replace. Okey, memang sangat sesuai sebab dia kata custom Mobile Legends sound effect. Memang sesuai kepada siapa-siapa yang peminat game. Siapa yang minat game memang sangat sesuai untuk try earphone ni, sebab saya dah try, sebab seminggu jugalah sampai earphone ni kepada saya. Earphone ni saya try untuk movie, saya try untuk saya punya YouTube, saya nak dengar sound dekat YouTube macam mana. Sangat best. Sangat best, berbaloi dengan harga. Okey, berbaloi dengan harga. Okey, bila mana dah sampai dekat saya tengok earphone ni memang sangat lawa packaging. Okey, nampak belum buka kan, sebab saya dapat satu lagi. Okey, saya dapat dua. Okey, dekat ruangan tepi ni dia dah bagi tahu kepada kita dapat warna apa. Macam ni saya dapat warna merah, dan satu lagi saya dapat warna hijau. Okey, satu lagi saya dapat warna hijau, and then satu lagi saya dapat warna merah. Dia ada, kita boleh pilih lah warna tu. Saya akan sertakan link untuk anda boleh tekan link terus macam mana nak dapatkan earphone daripada Flexstone. Okey, Flexstone ni bila mana saya buka, packaging sangat lawa, dan dia juga bagi tahu kepada kita yang berat earphone ni adalah 3.7 gram. Cuma saya tak tahulah berat earphone lain berat macam mana, tapi earphone ni dia dah declare yang berat dia adalah 3.7 gram sahaja. And then earphone ni dia mempunyai audio jack. Okey, audio jack. Jadi bila mana saya buka earphone ni, kita akan nampaklah dia macam ni. Sebenarnya saya dah buka, tapi saya letak balik nak bagi tunjuk kepada anda. Okey, earphone ni dia akan terletak macam ni. Saya dapat warna merah dan satu lagi warna hijau. Okey, dan dia bagi juga kepada kita wayar macam ni. And then yang the best ni dia bagi warranty punya kad. Okey, warranty punya kad untuk kita claim lah kalau ada masalah yang terjadi kepada earphone daripada Flexstone G23. Tapi so far saya dah guna seminggu lebih, is okay, sangat berbaloi dengan harga. Harga sangat murah. Harga sangat murah. Dia taklah murah sangat, tapi berbaloi dengan harga dia berbaloi dengan suara dia, dengan sound dia. Sangat jelas bila mana kita dengar. Jadi siapa yang sesuai untuk dapatkan Flexstone G23 ni? Bagi saya semua sesuai, tapi siapa yang peminat game, memang anda kena dapatkan. Macam mana nak dapatkan? Saya dah letakkan link dekat bawah, tak perlu risau. Dekat bawah ni saya dah letakkan link, just tekan je link. Tapi anda gunakan promo kod saya, nanti anda akan dapat diskaun. Gunakan promo kod saya, nanti anda akan dapat diskaun. Tekan link dan gunakan promo kod saya. Jadi itu saja video kita untuk kali ini. Terima kasih banyak yang stay daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum.